Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 Oktober 2020 kembali bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita dengan Sarawak sekali lagi mencipta sejarah dengan memiliki Taman Tema Maya pertama kali di Borneo. Berucap dalam majlis perasmian Taman Tema Maya di Virtual Park, Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Taman Tema Maya atau di Virtual Park akan membantu para pelajar dalam meningkatkan daya imajinasi secara kreatif. Kota Semarahan is kota ilmu. You got universities here. So when I went round just now, I noticed this one can become a lab for people to have that real experience. And then they will analyze it. So it is part of what I call educational awareness for our students. I came to know about this game, electronic game. Dulu makin Nintendo lah. And now it become more sophisticated. Actually, they call it virtual world, dunia virtual, and it is out of imagination. Even when you play game in the city, you have to create the city. And that city is created based on your imagination. Where is the road, where is the building, where are you going to hide, and so on and so forth. And then it is a test of your mind, how fast you react to the game. So I think this is part of parcel of education. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian Taman Tema Maya atau di Virtual Park di Kota Semarahan pada Isnin. Beliau turut berharap agar Sarawak akan terus membangun dan maju seiring dengan dunia luar. I wish to go together with Sabah Dynamic. The Sarawak government is now in the midst of upgrading infrastructure. Not only within the state, but also to link with the outside world, because business will be worldwide. And I think with that sort of background, the future for Sarawak is bright, and we share the talent of Sarawakian in terms of creativity. They have the talent. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 1 kes baharu COVID-19 hari ini dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 752 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Isnin memberitahu 1 kes tersebut telah dikesan sebagai kes import B di Kuching. Kes ke-752 ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang melakukan perjalanan balik ke Kuching dari Sabah pada 1 Oktober 2020 melalui lapangan terbang Kuching KIA. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 3 kes yang baru pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes yang pulih dan dibenarkan discharge adalah seramai 688 orang atau 91.49%. Di samping itu, JPBN Sarawak juga memaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak telah mengeluarkan arahan penutupan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bintulu dalam tempoh 7 hari mulai 10 hingga 16 Oktober 2020 bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan disinfeksi dijalankan. Sementara itu, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dari dahulu lagi sememangnya telah melakukan bermacam-macam kaedah dan usaha untuk membawa kaum Penan dan semua kaum di negeri ini terlibat dalam arus perubahan dan pembangunan. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Hasbi Hasbibollah berkata, walaupun kawasan kaum Penan jauh di pedalaman, tetapi Kerajaan Sarawak tetap membawa arus pembangunan dari bandar ke luar bandar dan pedalaman. Usaha yang dibuat oleh kerajaan tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah satu daripada memastikan kaum Penan tidak ketinggalan. Sama juga seperti orang lain. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program bersama Komuniti Penan 2020 anjuran Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Penan HEP Limbang dengan kerjasama Unit Perancangan Ekonomi Sarawak di Rural Service Centre RSC Long Raya Limbang baru-baru ini.
Pada majlis itu, beliau telah menyerahkan cek bernilai RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Long Rayeh. Berita selanjutnya, penduduk Penan di Kampung Long Rayeh boleh tersenyum apabila menara telekomunikasi yang dipohon mereka pada 2017 kini sedang dalam pembinaan. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Hasbi Hasbibollah berkata, adalah diharapkan kerja-kerja pembinaan menara telekomunikasi ini berjalan lancar dan tiada sebarang masalah. Kita berharaplah ianya akan dapat dilaksanakan dengan cepat mungkin tanpa ada masalah, dan ini adalah permohonan mereka dulu semasa program kami bersama dengan Nabi Paulus juga 2 tahun yang lepas. Jadi setelah 2 tahun yang lepas, kerajaan yang dululah sebelum itu, sebelum kerajaan sebelumnya ini, sebelumnya lagi itu, dan ini telah dalam proses pembinaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa mengadakan lawatan ke projek pembinaan menara telekomunikasi di Kampung Long Rayeh baru-baru ini. Dengan adanya menara telekomunikasi ini, membolehkan perhubungan penduduk di kawasan pedalaman dan bandar dapat dipermudahkan. Sementara itu, Hasbi yang juga merupakan Ahli Parlimen Limbang mahu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dapat menyediakan pembekal perkhidmatan telekomunikasi di beberapa menara yang terletak di kawasan pedalaman di Limbang ini. Kita berharaplah kepada Kementerian Komunikasi di Federal dan juga Multimedia Sarawak di negeri Sarawak, di peringkat negeri, kita harapkan akan ada servis provider untuk masyarakat untuk memberi servis di tower yang bakal disiapkan ini nanti. Itu harapan kita. Saya rasa ada beberapa tower yang dibangunkan maybe di Limbang juga, dan salah satu agak jauh di pedalaman. Kerajaan kita meminggirkanlah rakyat kita apa yang dipohon. Berikut pula, penganjuran program bersama Komuniti Penan 2020 yang diadakan ini telah mencapai matlamatnya, khususnya kepada masyarakat Penan itu sendiri. Ketua Penolong Pengarah Seksyen Penempatan Semula HEP Unit Perancangan Ekonomi Sarawak, Ezra Uda berkata, ini dapat dilihat menerusi sambutan dan sokongan daripada penduduk Penan di Kampung Long Rayeh ini. Saya sangat berpuas hatilah dengan sokongan masyarakat di Long Rayeh terhadap program kerajaan yang bertujuan untuk memperkasa ataupun memperkuatkan masyarakat di sini dari segi pendidikan, kesedaran untuk perubahan minda. Tujuan terakhir program ini adalah untuk mengubah pandangan masyarakat atau worldview masyarakat Penan terhadap perubahan dan pembangunan. Katanya ketika ditemui selepas menghadiri pelaksanaan program bersama Komuniti Penan di Rural Service Centre RSC Long Rayeh Limbang baru-baru ini. Sementara itu, Pasking dari Kampung Long Sebayang melahirkan rasa gembira dan berterima kasih kepada wakil rakyat dan agensi kerajaan yang menganjurkan program ini. Jan kini dengan YB aku tu Jin Long Sebayang. Aku berajan kini dengan YB aji aku situ dengan mana tangi lama ame situ dengan ame murung dengan program demikian me beri keroke dengan pun dinano debeken ke ame ngarapkan ni ngelayau tu ay tong detik ame situ dengan kini bara ame mandang dekat ino perlu dengan ame kampung situ. Kenan awak aku ngarap irah ngelayau tu ame ame tong artik itulah kenan jan kenin. Kenan awak, terima kasih. Bagi Lili Marcella, Wakil Persatuan Mencegah Dadah Malaysia bahagian Limbang mengucapkan terima kasih kepada Komuniti Penan yang telah memberikan kerjasama yang baik di sepanjang program ini dilaksanakan, khususnya dalam mendengar ceramah berkaitan dengan bahayanya penyalahgunaan dadah. Semoga apa yang kami sampaikan boleh dipanjangkan kepada seluruh pemimpin yang ada di sini, sama-sama menjaga menghindar daripada gejala dadah. Seterusnya, prihatin dengan keperluan masyarakat akar umbi di kawasan Mambong, Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil telah turun padang melihat sendiri keadaan persekitaran kampung dan keadaan Kalang Beriang Sumur pada Ahad.
Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong telah meninjau keadaan Jalan Beriang serta kawasan yang perlu dibuka untuk pembinaan jalan baru di rumah penduduk di kawasan tersebut. Terdahulu semasa dalam program Bipajak bersama pemimpin di Rabak Beriang, Bunuk, pada Ahad, Datuk Dr. Jerib telah meluluskan peruntukan sebanyak RM300,000 bagi penambahbaikan Jalan Beriang, Kampung Sumur, Segup Bunuk. Beliau turut meluluskan peruntukan RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Sumur, Segup Bunuk. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.